Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kedatangan semua tetamu, semua peserta dari jauh dan dekat, tetamu VIP, wakil-wakil jabatan, wakil-wakil NGO, dan saya ucapkan terima kasih di atas kepada semua pihak yang menjayakan, yang berusaha untuk menjayakan program ini, terutamanya ahli jawatankuasa, penggerak, perusia yang bertukus rumus. Sebab program ini sebenarnya ad hoc, tidak dirancang awal, hanya kita bergerak hanya lebih kurang seminggu lebih sahaja. Dan terima kasih tidak terhingga kepada Jabatan Mufti Negeri Perlis di atas cetusan idea untuk mengadakan seminar ini, dan juga yang paling penting di atas sumbangan dana untuk menaja kos program ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada terutamanya Sahibus Samahah, Profesor Datuk Mufti Negeri Perlis, kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk membentangkan satu tajuk pada pagi ini, iaitu yang berkaitan dengan kepentingan mengkritik matan bagi menentukan status hadis. Sebenarnya tajuk ini mengikut perancangan dicadangkan pembentangnya ialah Maulana Muhammad Asri Yusuf, tokoh muhaddis di Nusantara, tetapi oleh kerana beliau menguzurkan diri, seperti yang saya sebutlah, sebab program dirancang begitu drastik, last minute, jadi dah ada komitmen lain, mungkin tak dapat datang. Jadi kita dah berusaha mencari pengganti, sebab saya sebagai pengarah program rasa tak berapa sesuai untuk jadi presenter. Tapi wa ya'bal mufti illa amid kuliatul Quran was sunnah. Kita cadangkan nama pengganti yang lain pun dia tak nak, dia suruh saya juga ganti. Jadi terpaksalah. Orang kata, pepatah kata, kalau tak ada rotan, akar pun berguna. Jadi untuk tajuk ini, saya akan cuba, saya minta maaf sebab tak ada slide yang disediakan. Baru 2-3 hari duk fikir bahan dan sebagainya. Bahan ada, cuma tahulah dalam kitab berserak, kita kena kumpul, kena susun, kena karang, kena type kan. Tak sempat. Saya ada sediakan kertas kerja ringkas dalam bentuk Word lah. Ia juga boleh dianggap sebagai nota. Selepas pembentangan ini, kertas ini mungkin akan diedarkan, mungkin melalui WhatsApp group, ataupun melalui sama ada nak dicetak atau tidak, terpulang kepada pihak urus dia fikirkan macam mana. Jadi untuk pembentangan ini, saya akan cuba memberi gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan kritikan matan dalam
menentukan satu hadis dan untuk mendapat gambaran tentang betapa pentingnya kritikan matan itu. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa halus tulisan ni tak boleh besarkan kan. Hadis Nabi SAW dia pergi ke kiri kanan, kita biasa bawah atas. Hadis Nabi SAW sampai kepada umat manusia dalam bentuk sanak dan matan. Di atas hikmah yang Allah kehendaki, Allah uji kita umat manusia ni, umat Islam dan juga umat manusia keseluruhannya, untuk mempelajari dan mengetahui hadis Nabi SAW ini mesti menghadapi 4 cabaran yang besar. Pertama, cabaran dari segi kuantiti hadis yang terlalu banyak secara relatifnya, bilangan. Jika dibandingkan dengan Al-Quran misalnya, lebih kurang 6,000 lebih hadis dan 6,000 lebih ayat. Tetapi hadis Nabi, tiada ulama hadis yang hafaz ratusan hadis pun tak mengaku mereka hafaz keseluruhan hadis. Imam Bukhari yang mengaku hafaz sampai ratusan ribu hadis pun dia tak kata itulah, setakat itu sahaja bilangan hadis. Tak. Dia cakap dia hafaz banyak itu, ratusan ribu hadis. Dan kita tahu bila sebut hadis bukan bermaksud satu ayat. Ada hadis yang ratusan ayat. Maka kalau dihitung per ayat, maka ayat hadis itu mungkin mencecah ratusan juta ataupun bilion. Hurufnya mungkin trilion, entah berapa angka yang kita boleh sebut. Jadi kalau dibandingkan dengan Al-Quran 6,000 lebih ayat, hadis ada jutaan bilion ayat, maka dari segi kuantitinya tak terbanding. Bahrun la sahila lahu, lautan tak bertepi kata ulama. Maka kuantiti banyak tu bila kita nak kaji, nak baca. Kalau diguna seluruh umur kita, kehidupan kita, pun tak sempat nak baca. Saya percaya Sahih Bukhari yang ada lebih kurang 4,000 hadis tu pun jarang manusia atau di Malaysia, ini di Malaysia, dalam konteks Malaysia, yang khatam, yang betul-betul khatam lah daripada awal sampai akhir baca. Tak ada sistem pengajian yang menyediakan program mengaji kitab Sahih Bukhari itu daripada awal sampai akhir, tak ada. Subjek ada, subjek kutubus sunnah, subjek. Tapi hadis tu dipilih. Dia pilih. Di Kuwait ni pun kita ada program hadis. Tapi kita tak baca semualah. Kita pilih sebahagian hadis daripada Sahih Bukhari, sebahagian hadis daripada Sahih Muslim dan seterusnya. Kecuali negara-negara Islam yang sedar tentang kepentingan hadis Nabi SAW, negara-negara belah Pakistan, India, dia orang ini kita kena salute. Pelajar dia orang kalau peringkat sanawi tu dah khatam mungkin 2-3 kali kutubus sittah. Kutubus sittah tu maknanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Dah beberapa kali khatam. Baca dan faham, talaqi dengan guru. Tapi kita mungkin ada yang tak pernah dengar pun nama kitab tu. Kalau dengar pun tak pernah belik. Kalau belik pun jarang-jarang sekali tebuk-tebuk, kan? Itulah maknanya itu cabaran banyak. Yang pertama. Yang kedua,
Cabaran yang kedua ialah kewujudan hadis tu ia berserak, bentuk kewujudannya secara berserak dalam pelbagai sumber. Tidak seperti mashaf Al-Quran yang terkumpul dalam satu mashaf. Pergi ke mana-mana pun mashaf online ke Android ke, itulah mashaf Al-Quran. Tapi hadis Nabi dalam pelbagai sumber, dan sumber itu mencecah ribuan sumber, tak tahu berapa ribu sumber, baik dalam bentuk yang bercetak ataupun yang masih dalam bentuk manuskrip yang belum dicetak. Jadi keberadaan dalam sumber yang berserak ini tentulah sukar untuk dirujuk. Siapa yang boleh kumpul semua kitab hadis? Tak ada. Siapa berani kata dia kumpul semua kitab hadis? Tak ada. Tak ada rumah, tak ada library dalam dunia yang boleh mengumpul semua kitab hadis. Kalau nak kira secara keseluruhan. Bukan? Adalah orang yang duit banyak, mungkin dia boleh beli. Dia kumpul-kumpul. Mula-mula dia buat satu ruang. Ada kawan kita yang memang kita guna istilah gila kitab. Tapi sebenarnya tidak gila, maknanya minat. Jadi dia ada je kitab cetakan baru, dia beli, dia order. Sebab dia ada duit. Yang gaji dia puluh ribu misalnya. Jadi rumah dia 2 tingkat. Mula-mula dia buat satu ruang. Kemudian makin banyak. Habis keseluruhan ruang atas rumah dia buat library misalnya. Dia dengan family dia duduk bawah aja, tingkat bawah. Kemudian di tangga tu habis tersusung rak buku. Ada kawan macam tu. Punyalah minat dia kan. Sekarang ini zaman teknologi maklumat, semua kitab di PDF kan. Maka jadi gajah putih. Kitab tak buka mana dah. Berabuk sebab semua dah nak takhrij ke, nak cari hadis ke, semua pakai teknologi online, Android dan sebagainya. Kan? Banyak membantu. Tapi nak cerita, kewujudan berserak itu mencabar. Mencabar kita ni nak cari hadis, nak baca hadis, nak belajar hadis. Itu yang kedua. Yang ketiga, cabaran yang ketiga, yang ini yang paling berat. Hadis Nabi ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas hikmah yang dikehendaki olehnya. Ia ada versi yang tak sahih. Bercampur aduk dengan hadis yang tak sahih, bahkan palsu. Kalau Al-Quran daripada awal sampai akhir semua qat'i. Qat'i sebut sabit secara qat'i mutawatir. Tak beriman satu huruf Al-Quran pun dah dikira kufur. Tapi hadis ni ujian Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad. Dia ada versi yang tak sahih. Dan lil asaf, maknanya malang lagi, bilangan yang tak sahih itu lebih banyak daripada yang sahih. Imam Bukhari kata hafiz tu mi'ata alfi hadis sahih wa mi'atai alfi hadis ghairu sahih. Sekali ganda riwayat yang tidak sahih. Maka percampuran itu, kadang-kadang dalam kitab hadis itu ada unsur-unsur yang tidak sahih walaupun sedikit. Dan ada kitab yang mengumpulkan kebanyakan hadis tidak sahih. Ini satu cabaran besar sebab dalam prinsip ilmu Islam, hadis tidak sahih tak boleh dibuat hujah dalam perkara akidah dan syariat, penetapan hukum hakam. Tidak boleh dibuat dalil, tidak boleh dibuat hujah, tidak boleh dibuat sandaran hukum dan pendapat dalam masalah akidah dan syariat. Habis. Nak buat macam mana? Perlu dibezakan. Perlu dipastikan mana yang sahih, mana yang tak sahih. Ini satu kerja yang berat dan besar. Jarang manusia yang sanggup buat kerja ni. Sebab kerja ni menghabiskan masa, tenaga dan harta. Sebab itu saya rasa sedih kalau ada orang nak menghina ulama hadis yang mengorbankan keseluruhan umur,
tenaga dan hartanya untuk mengkaji hadis. Dia nak bantu umat, nak selamatkan umat, nak permudahkan umat, mengorbankan masa, datang-datang entah apa latar belakang akademik dia, dia pergi condemn, oh dia ni ulama ni tak boleh pakai. Syekh Albani ni out, tak boleh pakai. Dia tak tahu siapa Syekh Albani, bagaimana dia berkorban untuk mengkaji hadis misalnya. Saya sebut Syekh Albani itu sebab dia ulama yang dikira ulama akhir zaman lah, yang semasa dengan kita. Dah meninggal, tapi dikira yang latest dalam konteks mengkaji hadis. Berdasarkan karya-karya yang dihasilkan, kita tahulah dia kaji banyak. 224 judul karya Syekh Albani, ada yang tebal-tebal berpuluh-puluh jilid. Kesemuanya berkisar pada kajian hadis, menentukan sama ada hadis itu sahih ataupun tak sahih. Mengorbankan habis keseluruhan umur dia. Dia bekerja 2 hari, 5 hari lagi buat kajian hadis. Kerja baik kijam 2 hari sahaja untuk sara diri dan keluarga. Banyaklah cerita nak cerita yang tu. Itu cabaran. Dan yang keempat, cabaran yang keempat ialah cabaran untuk memahami hadis itulah. Setelah hadis itu kita baca teksnya dalam bahasa Arab, maka nak faham tu perlu ada metodologi pula untuk faham. Itu lagi satu cabaran. Maka kena belajar ilmu usul fiqh, ilmu usulul hadis dan sebagainya. Jadi untuk seminar hari ini mungkin menyentuh 3 cabaran yang pertama itu. Cabaran yang keempat berkenaan dengan kaedah memahami hadis itu mungkin perlu kepada seminar yang lain pada masa akan datang, dan kita harap Jabatan Mufti sekali lagi menaja seminar itu. Ini bersedia bila-bila masa untuk buat seminar, cuma duit je tak ada, ataupun kurang. Kemudian para ulama hadis zaman berzaman sepanjang sejarah berusaha untuk menangani 3 cabaran pertama tu. Maka mereka menyusun metodologi ilmu hadis, metodologi untuk mencari hadis, menjejaki hadis daripada sumbernya, takhrij, kemudian metodologi untuk mengkaji dan menilai status hadis tu. Mereka susun dalam satu gagasan disiplin ilmu yang lengkap yang dikenali sebagai ulumul hadis ataupun sains hadis ataupun usulul hadis, boleh sebut nama apa pun, mustalah hadis. Dan di sini datanya istilah syarat hadis sahih ataupun perbahasan syarat hadis sahih. Jadi dalam kitab-kitab metodologi hadis itu dijelaskan syarat hadis sahih. Kita boleh simpulkan syarat hadis sahih itu keseluruhannya secara umum ada 7. 5 daripadanya berkaitan sanad. Sanad ini maknanya rangkaian ataupun rantaian perawi yang meriwayatkan teks hadis itulah. Dan 2 daripadanya berkaitan matan. 2 daripada 7 syarat hadis sahih tadi. Yang berkaitan dengan matan itu ialah hendaklah matan ataupun teks hadis tu tiada unsur illah ataupun syaz. Ini istilah ilmu hadis lah. Bagi orang yang bukan bidang, dia mungkin tak biasalah dengan istilah ini. Tapi insya-Allah kertas yang saya nak edarkan ni ada penjelasan maksud. Matan itu mesti tak ada unsur illah dan syaz. Yang ini unsur-unsur yang menyebabkan matan itu menjadi lemah. Unsur illah yang menyebabkan kelemahan hadis itu, matan hadis itu wujud dalam pelbagai bentuk. Ada yang diistilahkan sebagai idraj, ada yang diistilahkan sebagai qalb, ada yang diistilahkan sebagai tashif, tahrif,
Dan illah pada matan juga boleh wujud dalam bentuk mukhalafah, percanggahan. Dan ada istilah bagi bentuk percanggahan itu diberi istilahnya pelbagai. Ada yang diberi istilah ittirab, percanggahan, tapi istilahnya ittirab. Ada yang diberi istilah nakarah, percanggahan juga nakarah, an-nakarah. Semua istilah-istilah ini menggambarkan ciri dan spesifikasi yang berbeza. Kalau tidak, dia tak guna istilah yang berbeza. Kenapa istilah itu berbeza banyak tu? Sebab sifat dan ciri dan spesifikasinya berbeza. Maka diberi istilah yang berbeza. Demikian juga unsur mukhalafah ataupun illah dalam bentuk percanggahan ini dilihat dari sudut sama ada matan hadis itu menyalahi teks Al-Quran, prinsip agama, prinsip akidah syariah, fakta sains yang benar, fakta sejarah yang betul, sama ada matan itu menyalahi tangkapan panca indera, sama ada matan itu menyalahi logik akal yang waras ataupun tidak. Semua ini dikaji, diteliti oleh para ulama hadis, seolah-olah mereka membentuk satu membran, satu membran penapis, metodologi yang sangat halus untuk menilai kesahihan sesuatu hadis itu dari sudut kritika matan. Demikian juga aspek kelemahan bahasa, aspek kelemahan bahasa matan hadis itu. Bila kita sebut matan, maknanya ia melibatkan bahasa Arab. Maka aspek kelemahan bahasa ini juga menjadi satu qarinah, petunjuk ilmiah yang mengisyaratkan kepada kelemahan hadis itu. Usul-usul kelemahan bahasa seperti raqaqatul lafz, la yushbih kalam an-nubuwah, bahasa yang longgar, tidak mirip kepada bahasa kenabian. Samajatul lafz, lafaz yang mengandungi ungkapan-ungkapan yang hina, yang hodoh. Al-mujazafah, ungkapan yang melampau. Ia dijadikan tanda yang menunjukkan kelemahan pada matan hadis itu. Sebab Nabi SAW dianugerah oleh Allah bahasa yang fasih, bahasa Arab yang fasih. Nabi kata dalam hadis, nusirtu birru'bi wa utitu jawami al-kalim wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Poin yang nak difokusnya ialah wa utitu jawami al-kalim. Aku dianugerah dengan jawami al-kalim. Jawami al-kalim ini himpunan ayat yang ringkas, padat dan tepat. Maka kalau ada matan hadis yang tidak menggambarkan jawami al-kalim, bahasa yang kemas tadi, maka ia menjadi satu petanda kemungkinan matan itu adalah matan yang tidak betul, tidak tepat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi melalui metodologi ini, kesemua riwayat yang bermasalah dari segi matan akan dimantau terlebih dahulu untuk memastikan kekuatan dan kelemahannya, dan yang melepasi syarat-syarat itu saja yang boleh diisytiharkan sebagai hadis sahih. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada asas kritika matan dalam konteks sejarah. Ia telah bermula sejak daripada zaman Nabi SAW. Sejak daripada zaman awal Islam. Nabi SAW sendiri selalu menegur para sahabat yang menyebut matan hadis secara salah. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Idza haddastukum haditsan fala tazidunna alayya." Bila aku sabdakan kepada kamu suatu hadis, maka janganlah kamu tambah apa yang aku sabdakan. Clear cut Nabi sebut. Bila aku sebut hadis, jangan tambah. Kemudian Nabi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kalimah. Jangan nak tambah lagi lah, itu zikir khas yang Nabi ajar. Sekarang ni orang-orang ni tambah. Lafaz azam pun nak tambah. Sayyidina. Kan? Dia kata lebih beradab bila bubuh Sayyidina lafaz azan. Ini dia panggil
pemikiran terbalik. Bukan berfikir luar kotak, berfikir di luar otak. Jadi dia ubah lafaz yang diajar oleh Nabi itu, dia kata lebih beradab. Dia tak lihat penghinaan dia kepada Nabi SAW itu dengan mengubah perkataan tu. Ini masalah yang berlaku kepada bid'ah lafziyah ni, bid'ah dari sudut zikir ni. Nabi dah ajar, dah jelas dah. Dia tak baca pun teks yang asal yang Nabi ajar tu, dia baca teks terjemahan sahaja misalnya, sebab tak kerti bahasa Arab kebanyakannya. Kemudian dia tokok, tambah, ubah dulu, depan, kemudian tambah lagi lafaz lain, sesuka hati. Jadi apa faedah Nabi ajar tu? Nabi tegur sahabat ni, tengok dalam hadis ni. Nabi ajar doa. Ini saya nak bagi gambaran bagaimana kritika matan itu penting. Nabi sendiri yang memulakan asas kritika matan. Nabi ajar doa zikir tidur. Zikir tidur. Nabi kata, idza ataita matja'ak fatawadda wudu'aka lis-salah. Fattaji' ala shiqqikal ayman, thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Panjang sikit doa sebelum tidur. Nabi kata bila kamu nak tidur, ambil wuduk sebagaimana kamu nak bersolat, kemudian kamu mengiring atas lambung kanan, kemudian kamu baca ni doa tadilah, dan jadikan ia sebagai kalimah terakhir sebelum lena. Idza mutta alal fitrah. Nabi kata kalau membaca, buat lagu ni, kalau kamu mati waktu tidur, kamu mati dalam fitrah. Tuan-tuan, puan-puan, kita ni hebat macam mana pun, hebat secara mana pun, kita nak mati dalam fitrah. Sebagaimana kita lahir dalam fitrah. Mami mauludin waqad yuladu alal fitrah. Fitrah maknanya suci, bersih daripada segala dosa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak mati pun sepatutnya kembali kepada fitrah dulu. Selama hidup ni terlalu banyak bergeluman dengan dosa, maka nak mati bersihkan dulu. Jadi Nabi ajar zikir ni sangat penting ni. Tiba-tiba seorang sahabat dia baca zikir ni, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia baca zikir ni tepat sebagaimana Nabi baca, kecuali di perkataan hujung zikir itu sahaja yang Nabi kata wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Aku beriman dengan nabi yang kamu utuskan. Itu maksud kalimah tu. Tiba-tiba Bara' dia tukar perkataan Nabi itu dengan perkataan Rasul. Dia kata wa bi rasulikal ladzi arsalt. Perkataan Nabi yang Nabi sebut sebagai lafaz zikir tu, Bara' bin Azib pergi tukar dengan perkataan Rasul. Dan dia baca kepada Nabi. Nabi tegur dia. Nabi kata jangan tukar, kekalkan perkataan Nabi yang aku sebut. Jangan pandai-pandai nak tukar perkataan lain. Walaupun perkataan Rasul itu kalau fikir secara logik lebih tinggi kedudukannya daripada perkataan Nabi. Sebab setiap Rasul itu Nabi, tetapi bukan setiap Nabi Rasul. Tetapi ini wahyu. Apa yang keluar daripada Nabi itu adalah wahyu. Tak boleh ditukar sesuka hati. Maka Nabi kata jangan tukar, kekalkan perkataan asal. Walaupun logik akal kita mengatakan, tak ada masalah. Apa masalah? Tukar satu kalimah saja. Lagipun kalimah itu nampak lebih mulia. Tak. Itu pemikiran kamu yang mungkin sudah rusak fitrah. Fitrah dah rusak. Berfikir di luar otak, bukan berfikir di luar kotak. Jadi dia melihat, mengubah lafaz yang disebut oleh Nabi yang keluar daripada mulut mulia Nabi itu, yang bersifat wahyu itu, dia merasa lebih baik. Mengubah tu lebih baik. Bayangkan dia punya pemikiran tu dah kacau. Sebenarnya kekalkan itulah yang lebih baik. Ini yang berlaku kepada masyarakat kita yang mengubah pelbagai bentuk amalan, zikir, lafaz zikir, kononnya bid'ah hasanah.
bid'ah yang baik. Berfikir di luar otak. Itu sebagai gambaran betapa keprihatinan Nabi SAW itu mengkritik matan itu menunjukkan betapa pentingnya kritikan matan tu. Menjaga matan tu. Demikian juga semangat ini ataupun tarbiyah ini dipraktikkan oleh para sahabat di zaman awal zaman sahabat. Awal zaman sahabat tak ada sanad lagi. Belum ada sanad. Belum terbentuk secara lengkap sanad hadis rangkaian perawi itu. Kemudian belum berlaku fitnah yang memecah belahkan umat Islam yang perlu kepada kritikan terhadap perawi sanad tu tak mendesak lagi. Jadi kebanyakan kritikan hadis itu berkisar kepada kritikan matan. Sebab itu dalam contoh banyaklah kritikan matan ini, sahabat Aisyah pernah menegur Umar Al-Khattab. Dari segi senioriti jauh lah Umar tu lebih senior, sahabat besar, khalifah kedua. Aisyah ni umur muda walaupun Ummul Mukminin lah, isteri Nabi SAW. Dia tegur Umar sendiri berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan azab kubur ke atas si mati yang kematiannya ditangisi oleh ahli keluarganya. Itu maksud matan hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Jadi Aisyah tegurlah, dia kata bukan macam tu. Matan hadis tu bukan macam tu. Aisyah kata matan hadis ini menjelaskan sejenis ratapan yang diharamkan ataupun itu saja yang dilihat sebagai salah ataupun khusus bagi orang Yahudi ataupun satu golongan Yahudi. Bukan untuk orang Islam. Jadi Aisyah berhujah menggunakan ayat Al-Quran. Dia bandingkan maksud hadis tu dengan ayat Al-Quran. Jadi Allah berfirman dalam banyak ayat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Maksudnya setiap orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Jadi ahli keluarga yang menangis, kenapa pula si mati yang kena tanggung dosa? Itu logiknya. Jadi masalah kaedah mengkritik matan hadis itu dengan membandingkan dengan Al-Quran itu sudah lama dipraktikkan oleh para sahabat. Mengkritik matan itu poin yang kita nak fokus di sini. Penjelasan secara lebih terperinci itu di tempat lain lah. Ya. Dan Umar dan Ibnu Umar sendiri pernah menegur lelaki yang menukar matan hadis Arkanul Islam, Bunyal Islam ala khams, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata' ilaihi sabila. Jadi susunan itu mendahulukan puasa terhadap ke atas haji. Perkataan haji itu disebut di akhir. Tiba-tiba ada lelaki yang meriwayatkan dia sebut haji dulu baru puasa. Maka Umar tegur, Ibnu Umar tegur, menunjukkan sensitif, menukar matan tu sesuka hati. Maka sahabat mengkritik matan tu. Itu maknanya kritikan matan itu dah dipraktikkan, dah berlaku sejak daripada zaman awal Islam. Di zaman periwayatan hadis, ni sanad sudah berkembang. Rangkaian perawi sudah semakin luas, semakin panjang. Di zaman periwayatan hadis, kebiasaan perawi hadis ni dia riwayat hadis dengan makna. Periwayatan maknawi dia panggil. Boleh dikatakan 99.999% hadis Nabi SAW diriwayatkan dengan makna yang difahami oleh perawi itu. Maknanya sangat sukar untuk mengekalkan lafaz asal yang disabdakan oleh Nabi. Sebab itu hadis mutawatir lafzi, betul-betul mutawatir lafzi, iaitu mutawatir dari segi lafaz dan makna hanya satu sahaja. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu sahaja. Yang lain itu, yang mutawatir lain itu adalah mutawatir maknawi. Lafaz berbeza, makna sama. Dia panggil mutawatir maknawi. Kebanyakan hadis perawi riwayat dengan makna yang dia faham. Sebab itu Wasilah bin Al-Asqa, seorang sahabat,
Bila dia diminta oleh muridnya, Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, diminta oleh muridnya supaya meriwayatkan hadis yang tak ada langsung penambahan dan pengurangan. Maka Wasilah kata, kalau Al-Quran yang kamu hafaz itu kadang-kala kamu terlupa, tertukar huruf, tertukar perkataan, tertukar ayat. Al-Quran yang kamu baca setiap hari, kamu khatam setiap bulan, setiap tahun pun kamu boleh tertukar. Apatah lagi hadis Nabi yang kita dengar sekali sahaja, kata Wasilah bin Al-Asqa. Kadang-kadang hadis itu sekali saja kami dengar. Memadailah sekiranya kami riwayat dengan maknanya sahaja, kata Wasilah bin Al-Asqa. Kata-kata Wasilah ini dinukil oleh Ibn Abdul Bar ya, dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, secara bersanad jugalah. Itu sebagai gambaran bagaimana nak gambarkan periwayatan hadis itu berlaku bil makna, dengan makna bukan dengan lafaz. Sebab itu Hasan Basri kata, Hasan Basri ini tabi'i, dia tidak percaya jika ada orang yang mendakwa dia mampu menempati matan yang diriwayatkan oleh Rasulullah itu 100% sepenuhnya. Tak percaya. Ibn Siri pula berkata, aku pernah mendengar sebuah hadis diriwayatkan oleh 10 orang perawi, maknanya 10 orang sahabat lah, matanya berbeza tetapi maknanya sama. Itu menunjukkan proses periwayatan itu begitu sifatnya. Maka oleh kerana proses periwayatan maknawi itu berlaku sedemikian rupa, ia mencetuskan kemungkinan tersilap pada matan tu. Sebab perawi hanya menyampaikan apa yang dia faham, maka dia adalah perubahan sedikit lafaz tu, maka ada kemungkinan tersilap. Dan sejarah membuktikan perkara itu secara jelas ya. Dan kesilapan pada matan itu boleh berlaku hatta kepada perawi yang bertaraf imam, yang berstatus imam. Kalau kita kata bahasa sekarang enggak, tarah dewa. Kelantan kata tarah dewa. Macam Syu'bah bin Al-Hajjaj, ini imam yang terbesar dalam bab periwayatan hadis. Dia tu yang mengkritik perawi lain, tapi masih ada kemungkinan tersilap. Dan memang realiti membuktikan dia ada silap. Ia pernah ditegur oleh muridnya Ismail bin Ulayyah kerana silap meriwayat satu hadis berkenaan dengan penggunaan za'faran ya, sebagai wangian ataupun celupan ya. Yang mana Syu'bah meriwayatkan matan yang difahami seolah-olah larangan itu umum bagi lelaki dan perempuan, sedangkan teks hadis yang sebenar, yang sahih, larangan itu hanya untuk perempuan, hanya untuk lelaki sahaja, perempuan tak apa. Maka ditegur oleh Ismail bin Ulayyah. Syahidnya, poinnya di sini ialah kemungkinan tersilap itu boleh berlaku pada matan hatta di kalangan perawi yang tersikoh. Maka disitulah pentingnya kritikan matan, untuk mengelak daripada terlepas mana-mana riwayat yang ada kesilapan dalam matan. Kemudian kritikan matan juga kita boleh lihat secara lebih luas bila kita menyemak kitab ilal. Dalam disiplin ilmu hadis ni, para ulama hadis disebabkan mereka banyak mengkaji, meneliti matan dan sanad hadis ni, mereka berjaya mengumpulkan ilal hadis, illah tadi. Illah yang ada dalam riwayat hadis ni, mereka kumpul dan mereka susun, mereka bukukan dalam kitab yang khusus. Maka lahirlah kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal Imam Ahmad, Ilal At-Tirmizi, Ilal Ad-Darqutni misalnya, yang memudahkan ulama generasi terkemudian untuk mengenal pasti illah, sama ada dalam sanad ataupun dalam
dalam matan. Yang ilah dalam sanad itu insya-Allah yang berbahagia Profesor Rektor kita akan bincang tentang perbahasan sanad. Saya fokus kepada perbahasan matan. Saya ada buat kajian 25 tahun yang lalu. Oi, lama kajian ni. Maknanya dah out of date. Tapi inilah masalah apabila tugasan itu, task itu diberi last minute. Mana nak sempat nak buat kajian on time kan. Jadi kita ambil kajian-kajian langka, lama. 3 buah kitab Ilal Ibnul Madini, kitab At-Tamyiz Imam Muslim, kitab Ilal Ibnu Abi Hatim. Saya kumpulkan 1,500 riwayat hadis yang ada dalam kitab-kitab Ilal ini, kitab yang khusus mengumpulkan permasalahan illah pada hadis ni. Daripada 1,500 riwayat hadis, hanya 50 riwayat sahaja yang berkaitan dengan matan, yang berkaitan dengan illah pada matan. Selebihnya, mana majoritinya adalah berkaitan dengan sanad. Ini kerja yang berbahagia Profesor Rektor lah, nak kaji masalah yang luas tentang sanad ni. Sebab itu dibahagi 2 dengan yang berbahagia Sahibul Fadilah Dr. Kamilin. Maknanya 3.33% sahaja daripada 1,500 riwayat, hanya sebanyak itu saja yang berkaitan dengan illah pada matan. Tak banyak. Jadi tak banyak inilah yang menyebabkan timbulnya syubhah. Syubhah apa? Syubhah pokok anti hadis, golongan orientalis. Dia kata kajian muhaddis ini, kajian ahli hadis ni tak berapa kemas. Sebab mereka hanya fokus kepada sanad, tak peduli kepada matan. Jadi betul lah kalau berdasarkan angka persentage tu, nampak macam sedikit perbahasan tentang matan. Sebenarnya bukan sedikit. Itu hanya menunjukkan perbahasan sanad itu lebih luas. Jadi dia lebih banyak, lebih kompleks, lebih sukar. Dia melibatkan perawi yang ramai. Perbahasannya lebih luas. Sebab itu banyak masalah. Yang matan ni pula dari sudut yang lain yang menunjukkan kecermatan perawi itu meriwayatkan hadis. Berhati-hati. Sehingga kalau berlaku kesilapan pada matan pun ia tidaklah sebanyak kesilapan yang berlaku pada sanad. Kita lihat dari sudut itu. Kemudian di sana ada pula kitab hadis maudhu'. Ulama hadis ini, setelah mereka mengkaji banyak hadis, mereka dapat kumpul hadis-hadis palsu dan bukukan dalam kitab yang khusus. Tadi kitab yang khusus berkenaan dengan ilal. Yang ini kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Maka lahirlah macam kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi, Al-Mughni 'anil Hifz wal Kitab oleh Abu Hafs Al-Mawsili, kitab Al-Mawdu'at Al-Kubra oleh Mulla Al-Qari, Fawaid Al-Majmu'ah oleh Asy-Syaukani dan lain. Dan di antara kitab yang terbaik dalam bab ini ialah kitab Al-Manarul Munif oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa kita kata kitab ini antara yang terbaik? Kerana Imam Al-Qayyim dia bukan sahaja membawa contoh, tapi dia membuat satu pengkaedahan, satu dawabit, satu garis panduan yang boleh membantu para pekaji untuk mengenal ataupun mengkritik matan hadis. Garis panduan itu yang berkaitan dengan matan semata-mata. Mengenal tanda-tanda kepalsuan pada matan hadis. Ibnu Qayyim dia buat garis panduan itu. Sekali lagi yang berbahagia Profesor Rektor kita, dia ada buat perbincangan secara khusus tentang kitab Al-Manar Al-Munif. Saya tengok dalam YouTube ada kelas berkenaan dengan tu.
Sehingga Ibn Qayyim ini dia boleh buat kesimpulan, ya. Punyalah dia punya teliti kajian dia tu. Dia boleh buat kesimpulan didaktif yang dijadikan sebagai kaedah umum. Sebanyak lebih kurang 45 kesimpulan disenaraikan. Misalnya dia kata setiap hadis berkaitan dengan ayam jantan adalah palsu kecuali satu saja. Tengok. Mula-mula dia kata setiap hadis berkaitan dengan ayam jantan adalah palsu. Semua palsu kecuali satu. Nak buat kesimpulan macam tu berapa lama kerja mengkaji hadis tu. Sebab hadis ini seperti yang saya sebut tadi lah, banyak berserak. Tiba-tiba dia boleh buat kesimpulan begitu, menunjukkan betapa banyak riwayat yang dia teliti sehingga dia boleh buat conclusion semuanya palsu kecuali satu. Kemudian dia sebut contoh yang satu. Ini kerja, bukan kerja main-main ni. Kerja menghabiskan keseluruhan umur. Jazahumullahu khairan anil mu'minin. Kemudian saya nak tarik perhatian tentang kepentingan tadilah, ya. Itu hanya sebagai gambaran kepentingan kritikan matan. Dalam konteks kajian semasa, maka kajian matan ini masih penting, perlu, masih valid. Disebabkan ada beberapa faktor lah yang menyebabkan kritikan matan dalam konteks kajian masa ni masih perlu. Masih sangat perlu, masih penting. Disebabkan pertamanya penyebaran hadis palsu tanpa sanad melalui media. Berlaku penyampaian hadis secara terjemahan. Teks asal dalam bahasa Arab pun dia tak baca. Penceramah-penceramah ni. Saya pun tak baca tadi teks Arab ada setengah hadis tu kan. Kita sebut terjemahan sahaja. Sebab nak suruh mudah faham. Cuma kita pastikan hadis tu sahih lah. Jadi penyampai hadis tu dia terjemah teks tu. Jadi kemungkinan terjemahan itu lagi daripada matan asal. Oh, insyaAllah. Saya ada 4 minit lagi. Saya akan guna sepenuhnya supaya tak ada soal jawab. Ada soal jawab nanti lepas ni ya, biar dia orang jawab. Biar otai-otai jawab. Saya ni otai tua, otai lama. Okey, hadis palsu tanpa sanad disebut sewenang-wenang. Hatta teks Arab tu pun palsu dah. Kemudian teks tu dia tak sebut lagi, dia terjemah pula. 2 kali palsu, 2 kali. Oh, memang perlu kepada usaha yang sangat bersungguh-sungguh untuk kita detect. Penceramah dia sebut matan dalam bahasa Melayu. Jadi kita nak detect hadis tu. Masya Allah, Al-Akhi Sahabuddin ada saya tengok belakang tu. Oh, ini pengkaji hadis ni. Jangan main-main ni dia, kalau sebut hadis palsu dia menikuh. Orang kata panggil menikuh. Dia sensitif. Dia respon terus kan. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah ala tashrif. Hadis. Kita nak cari matan yang disebut dalam bahasa Melayu. Kalau dia sebut dalam bahasa Arab, senang kita trace. Kita type dalam sistem pencarian tag bahasa Arab tu, dia keluar banyak. Kita pilihlah. Tapi tag dalam bahasa Melayu nak cari tang mana? Aplikasi semok hadis pun tak besar mana lagi nak cari. Dalam bahasa Melayu. Punyalah susah. Dia sebut spontan sambil-sambil orang panggil berjenaka kadang-kadang.
tapi menyesatkan seluruh umat. Sebab sepatutnya dia sebut itu tersebar ke seluruh ufuk. Satelit pindah sampai ke langit. Bukan setakat malaikat catik, satelit pindah sampai ke langit. Apa tak? Kalau benda benar dapat pahala lah, kalau benda palsu, tanggunglah dosa. Nak taubat bila? Yang sebut-sebut hadis palsu dalam media sosial ni, saya tak pernah nampak ada yang bertaubat. Walaupun orang dah jelaskan, dia jadi berat nak bertaubat. Ini menunjukkan ada masalah dari sudut fitrah. Kalau fitrah manusia tu sejahtera, dia tak ada masalah untuk mengaku kesalahan. Bahkan itu lebih mulia bagi manusia. Dari sudut yang lain, kritikan matan ini juga perlu dimantau. Sebab dibimbangi ia dipengaruhi oleh pemikiran orientalis, pemikiran liberal yang cenderung mengkritik matan ini menggunakan pendekatan rasionalisme, pakai rasionalogi akal je. Dia bukan ikut metodologi yang kemas tadi tu. Sistem Islam kritik hadis misogini, hadis yang kononnya merendahkan kedudukan wanita kononnya. Jadi hadis Nabi banyaklah yang menjelaskan hak-hak lelaki dan hak-hak wanita tu. Jadi mereka kata wanita ni hadis itu tidak adil, tidak ada unsur keadilan. Maka mereka kritik menggunakan rasional pemikiran mereka. Ini satu pendekatan yang salah, yang perlu diperbetulkan. Dan ada pula sekumpulan lain kerana taksub mazhab, mereka mengkritik hadis sahih dah ni. Mengkritik matan hadis sahih di atas sentimen mazhab kerana nak mempertahankan mazhab mereka. Bukan di atas sentimen kebenaran ilmiah. Ada orang kritik hadis jariah berkenaan dengan Nabi tanya, apa ni jariah tu? Tuhan duduk di mana? Allah duduk di mana? Kan? Jadi jariah jawab duduk di langit. Ataupun di langit, meninggi di langit. Maka hadis ini dari sudut sanad bersih. Puluhan ulama hadis menilainya sebagai sahih sejak daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, datang lagi kepada Imam Nawawi, Hafiz bin Hajar, sampai ke tiba-tiba mari Hasan Saqaf ni, Hasan Saqaf Urduni ni. Dia kata hadis ni paling tinggi sikit pun guru dia Rumari ataupun Kausari. Hadis ni syaz, hadis ni muttarib. Sebenarnya kerana sentimen mazhab je. Sebab mereka takwil maksud hadis tu. Mereka takwil maksud sifat meninggi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya di sini ialah ada kemungkinan kritikan matan itu dibuat di atas sentimen tadi, bukan di atas sentimen betul-betul sentimen ilmiah, mengikut metodologi yang digariskan oleh ulama hadis. Jadi masa dah tak ada, saya simpulkan begini. Maka berdasarkan contoh-contoh gambaran yang diberi tadi itu, kita fahamlah bahawa kritikan matan tu telah berlaku sejak daripada zaman awal Islam. Dan kaedah kritikan matan yang digariskan oleh para ulama hadis itu menunjukkan bahawa ia bukan bersifat andaian dan tekaan. Bukan andai begitu saja, tetapi mengikut piawaian kaedah saintifik, disusun dengan istilah, dengan klasifikasi, metod dan sebagainya. Jadi kritikan matan ini bukan mengikut nafsu, bukan mengikut andaian akal, bukan mengikut mimpi. Sekarang ni orang kritik hadis sahih tak sahih itu berdasarkan mimpi. Teruk lagi selok tirai kan. Oh, nak tahu hadis sahih tak sahih, selok tirai, Nabi kata sahih. Oh, sahih. Ada boleh buat cakap macam tu dalam kelas, dalam pengajian. Kemudian disebar, kemudian ada orang yang ikut lagi. Ini yang betul-betul menggambarkan pemikiran luar otak, bukan pemikiran luar kotak. Sentimen puak, dia kritik tadilah kritik matan hadis tu berdasarkan sentimen kuat, pemikiran khurafat dan sebagainya. Jadi bukan semua orang boleh kritik matan hadis sesuka hati.
Ilmu kritikan matan ini sama seperti ilmu kritikan sanad. Ia memerlukan penelitian, kecermatan, menggunakan metodologi yang teliti dan lengkap. Dan kaedah kritikan matan perlu diperkasakan sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat yang begitu pantas dan meluas. Bahkan kaedah kritikan matan yang digariskan oleh ulama hadis itu boleh kita apply ke atas bahan-bahan keagamaan selain hadis. Kitab-kitab fiqh, kitab-kitab akidah yang selain matan hadis, kita boleh guna kaedah muhaddis itu untuk menilai matan tu. Kitab berjanji, banyak hadis palsu dalam tu kan. Hadis Nur Muhammad, selawat yang kita baca tu pun anta nurun fauqa nuri, itu pun bermasalah tu. Sebab maksud dia, kita kata kepada Nabi, engkaulah cahaya di atas cahaya. Sedangkan Allah kata, dialah cahaya di atas cahaya. Dalam Al-Quran Allah kata dia tu nur ala nur. Kita memberi sifat Allah nur ala nur tu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dah menyalahi prinsip akidah. Maka matan selawat tu yang kita duk baca dengan gendang dan sebagainya tu adalah bermasalah. Menyalahi prinsip akidah. Tapi orang baca macam tu je. Sebab orang Melayu tak faham. Tapi yang faham pun buat-buat tak tahu dan buat tidak peduli. Sedangkan perkara itu perkara yang sangat mendasar dalam ajaran Islam. Jadi saya rasa saya perlu berhenti di sini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta semua dan minta maaflah sekiranya ada terkasar bahasa ataupun apa-apa kekurangan daripada pembentangan ini. Dan insya-Allah saya percaya akan ada seminar yang akan datang berkaitan dengan pengkaedahan memahami hadis. Sekarang ini pengkaedahan menentukan satu hadis. Jadi mungkin seminar akan datang pengkaedahan memahami hadis. Dan yang berbahagia Profesor Rektor ada kitab khusus kaedah memahami hadis. Jadi mungkin boleh kita seminarkan semula dan kita sekali lagi kita minta dana peruntukan daripada Jabatan Mufti. Insya-Allah taala. Maka saya sudahi dengan subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.